Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mahu ucapkan kepada semua anak didik yang mohon kasih sekalian. InsyaAllah hari ini merupakan hari ketiga sesi PDPR dan antum akan mempelajari subjek sains bersama Muallimah Fadilah. Okey, mohon harap antum semua telah bersedia bersama buku teks sains masing-masing. Okey, hari ini hari Rabu pada pukul 9 hingga 10 pagi bersamaan dengan 19 Mei 2021. Okey, murid-murid, topik yang kita akan pelajari hari ini adalah berkenaan dengan pengawetan makanan, di mana subtopiknya adalah tentang kerosakan makanan, punca kerosakan makanan, pengawetan makanan, kaedah pengawetan makanan dan kepentingan teknologi pengawetan makanan. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa sya'lina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah murid-murid. Untuk subtopik yang pertama adalah berkenaan kerosakan makanan. Apa dia ciri-ciri makanan yang telah rosak murid-murid? Ya, pertamanya adalah bau yang tidak menyenangkan ataupun bau busuk. Yang kedua, rasa yang tidak sedap. Yang ketiga, perubahan warna. Yang keempat, perubahan tekstur. Dan yang kelima, berkulat. Okey, apa dia? Kenapa? Macam mana punca kerosakan makanan ni? Banyak persoalan dia. Ya, makanan yang menjadi rosak apabila adanya tindakan mikroorganisma. Apa dia mikroorganisma? Mikroorganisma adalah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, murid. Di mana kat sini bakteria dan fungi mudah tumbuh di atas makanan yang lembap dan terdedah kepada udara. Okey, pengawetan makanan pula. Apakah maksud pengawetan makanan? Maksudnya adalah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Apakah tujuan pengawetan murid-murid? Ya, tujuan dia supaya makanan tu tahan lebih lama dan tidak mudah rosak. Okey, murid-murid. Seterusnya, kita akan mempelajari 10 kaedah pengawetan makanan. Antaranya adalah berkenaan dengan pendidihan, penjerukan, pembukusan vacuum, pemasinan, pelilinan, penyalaian, pempesturan, pengetinan dan pembetulan, pengeringan dan pendinginan dan penyejuk bekuan. Okey, ini dia 10 kaedah pengawetan makanan yang kita akan pelajari hari ini. Okey, murid-murid. Okey, kaedah yang pertama, pendidihan. Apa dia ya? Proses pendidihan ni adalah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Contohnya serunding dan rendang. Okey, yang kedua, kaedah pengeringan. Apa dia tu? Iaitu proses penyingkiran air dalam makanan dengan cara menjemurkan makanan di bawah matahari atau memanaskan dalam ketuhar. Okey, contohnya seperti sotong kering, ikan kering, udang kering dan buah-buahan kering. Okey, kaedah yang ketiga pula iaitu kaedah pendinginan dan penyejuk bekuan. Apa dia kaedah ni ya? Okey, kaedah iaitu penyejuk bekuan dulu ya. Di mana makanan disimpan pada takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Contoh makanannya seperti ayam, daging, udang dan sotong. Okey, manakala kaedah pendinginan pula merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu yang rendah iaitu kurang daripada 18 darjah Celsius. Contoh makanannya pula ada seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan susu ya murid-murid. Okey, yang kaedah keempat pula iaitu pengetinan dan pembotolan. Apa dia pula kaedah pengetinan dan pembotolan ni? Ya, ia melibatkan proses pensterilan makanan di mana makanan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi bagi membunuh bakteria. Okey, kaedah seterusnya itu kaedah kelima, pemasinan. Masin dikaitkan dengan garam. Jadi, garam ni digunakan untuk menyingkirkan kelembapan dan mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kaedah keenam pula iaitu kaedah pembukusan vacuum. Apa dia ni? Okey, di mana proses mengeluarkan semua udara dari dalam bekas pembungkus. Udara dikeluarkan
Okey, kaedah seterusnya iaitu kaedah pelilinan murid. Apa dia kaedah pelilinan ni ya? Okey, kaedah mana proses menyaluti buah-buahan atau sayur-sayuran dengan lilin cair yang sangat nipis. Fungsinya adalah untuk supaya buah-buahan tu menjadi segar dan tahan lama. Okey, seterusnya kaedah yang ke-8, kaedah penyalaian. Apa dia kaedah penyalaian ni? Atau perkataan dia adalah salai. Di mana proses mengeringkan makanan dengan mengasapkannya untuk tempoh masa yang lama. Contohnya seperti itik ke, ikan keli ke, kan? Itulah proses penyalaian. Okey, seterusnya kaedah ke-9 iaitu pempesturan. Di mana susu tu dipanaskan dan terus disejukkan serta-merta dan dimasukkan ke dalam bekas yang telah disteril. Kaedah ni telah membunuh mikroorganisma tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan. Okey, kaedah yang terakhir iaitu kaedah penjerukan. Di mana kaedah merendam makanan dalam larutan gula, cuka dan garam. Di mana keasidan dan kepekatan larutan gula yang tinggi ni dia dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisma pada makanan. Selalunya makanan yang selalu kita jeruk adalah seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang murid-murid. Okey, seterusnya kita akan mempelajari subtopik kepentingan teknologi pengawetan makanan. Okey, ada 6 kepentingan. Yang pertamanya adalah untuk menjadikan makanan tu dapat disimpan lebih lama. Yang kedua, memudahkan bekalan makanan dihantar ke kawasan yang mengalami bencana seperti banjir dan gempa bumi. Yang ketiga, makanan tu mudah simpan dan dipasarkan ke tempat lain. Yang keempat, makanan tu dapat disimpan lebih lama dan dinikmati sepanjang masa. Yang kelima, membolehkan buah-buahan bermusim dinikmati sepanjang tahun. Contohnya durian. Dan yang keenam, mengelakkan pembaziran makanan. Okey, baiklah. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, untuk menguji kefahaman, antum bolehlah buat buku aktiviti muka surat 71, 72, 73, 74. Okey, thank you. Sekian, terima kasih.